الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhaltu ala Abi Bakr faqala fi kam kafantum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qalat في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, aku masuk untuk jumpa bapa aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, hadis ni Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, dan dia adalah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita saat akhir kewafatan bapa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kata, aku pergi ke rumah bapa aku, rumah Abu Bakar As-Siddiq. Bila masuk saja aku duduk sebelah bapa aku, faqala Abu Bakar. Abu Bakar kata dekat Aisyah, dia kata, fi kam kafantumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk aja duduk, pak dia tanya dia. Pak dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya, dia kata, dulu masa Nabi mati dulu, kafan Nabi berapa helai? Hadis ni dia nak cerita dekat kita. Sahabat Nabi ni, yang kata sahabat Nabi ni, sayang dia dekat Nabi ni sampai akhir hayat. Dia nak abang yang tu. Sehingga saat akhir hidup dia, fikiran dia tak pergi lain. Fikiran dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam saat-saat dia menghadapi sakarat, menghadapi saat-saat sakaratul maut, dalam keadaan itu ingatan dia pada Nabi. Bila masuk anak dia Aisyah isteri Nabi, bila masuk dia tanya Aisyah, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati dulu, kain buat kapan Nabi berapa helai? Dia tanya. Qalat fi 3 athwabin bidin suhuliyah.
Aisyah kata Nabi masa dikafankan dulu digunakan 3 helai kain putih berbenang halus. Ada setengah terjemahan dia kata bidin suhuliyah, ini kain putih tenunan Yaman. Begitu. Yang pentingnya kain yang digunakan untuk kafan Nabi ini kain putih yang halus benang dia, kain lembut. Laisa fiha qamis wala imamah. Aisyah kata jenazah Nabi dikafankan dengan 3 helai kain putih benang halus dan tidak dipakaikan qamis dan tidak dipakaikan serban. Mayat Nabi dikafan dengan 3 helai kain, itu saja. Laisa fiha qamis wala imamah. Mayat Nabi tidak dipakaikan qamis ni, baju ni, wala imamah, dan tidak dipakaikan serban. Macam kita hari ni kalau mayat, saya tak tahu kau boleh halus start ni ada ikat serban. Ikat pun tak apa, tak salah. Tak salah. Cuma dia nak beritahu kata mayat Nabi tidak dipakaikan baju, qamis dan tidak diikat serban. Dikafankan dengan 3 helai kain sahaja. Begitu. Wa qala laha, Sayyidina Abu Bakar kata lagi kepada anak dia Aisyah, dia kata fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya Aisyah anak dia, isteri Nabi ni, dia kata Nabi dulu wafat hari apa? Tuan-tuan, ini yang kata sakarat. Sakarat maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni keadaan dia tak tahu. Dia tak tahu siang ke, dia tak tahu malam ke, dia tak tahu. Tak tahu tu dipanggil sakaratul maut. Dipanggil dia seolah-olah mabuk. Kerana nak menghadapi saat mati. Maka disebut di dalam hadis ni Abu Bakar As-Siddiq ketika saat-saat dia menghadapi kematian ni, dia tak ingat dah Nabi dulu mati hari apa. Maka dia tanya anak dia. Dia kata Aisyah, dia kata dulu Nabi dulu fi ayyi yaum, pada hari apa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat Nabi dulu hari apa? Qalat yaumal itsnain. Aisyah kata Nabi wafat hari Isnin bapa. Nabi mati hari Isnin. Qala, kata Abu Bakar, fa ayyu yaum hadha? Dia kata Aisyah, ni hari apa? Dia tak tahu dah hari apa. Dia tanya Aisyah ni hari ni hari apa? Qalat yaumul itsnain. Aisyah kata bapa, hari ni hari Isnin. Qala arju fima baini wa bainal lail. Abu Bakar kata, ya Allah, harap-harap aku mati hari ini. Sebelum menjelang malam, aku harap aku mati. Sayang dia dekat Nabi tu, dia nak kalau boleh dia mati sama hari dengan Nabi. Tu nak abang sahabat ni. Sahabat Nabi dengan Nabi ni bukan setakat dia jadikan Nabi ni qudwah. Bukan setakat dia jadi Nabi ni sebagai satu contoh ikutan. Nabi taruh janggut macam mana, Nabi pakai serban macam mana, Nabi baju Nabi macam mana, lengan baju Nabi panjang mana, Nabi suka pakai baju color apa, Nabi kalau makan pegang tangan mana, Nabi kalau makan makanan hak dekat dulu ke, hak jauh dulu ke, Nabi ni kalau jumpa orang dia bagi salam dulu ke, orang bagi salam dulu ke dia ke. Semua benda yang Nabi buat tu menjadi qudwah, menjadi ikutan kepada sahabat hak sayang Nabi ni. Lagu kita lah. Kalau kita sayang mak kita, kita ambil tahu dia suka apa. Tu sayang. Mak kita suka apa? Mak kita dia suka sup ekong misalnya. Balik masjid beli sup ekong. Ayah kita dia suka apa? Ayah kita dia suka anggur tak ada biji misalnya. Pi sampai pada besar pun kita pi. Kita cari anggur tak ada biji. Pasal kita tahu ayah kita suka yang tu. Pasal apa? Pasal kita sayang dia. Pasal kita sayang dia, kita akan cari hak dia suka apa. Kita nak bagi ke dia. Maka demikian bandingannya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang Nabi ni sampai dia duk menghadapi sakarat. Dia menghadapi sakaratul maut dalam keadaan macam tu. Dia duk tanya, ni bukan dia tanya pasal dia. Dia duk tanya pasal Nabi. Nabi dulu mati hari apa? Nabi dulu kapan kain berapa helai? Dia duk sebut pasal Nabi. Bila anak dia beritahu Nabi wafat hari Isnin, dia beritahu dekat anak dia,
Dia kata ni hari apa? Anak dia kata Isnin. Dia kata kalau lugu tu, dia kata ya Allah, tolonglah kalau boleh bagi aku mati hari ini. Aku nak mati sama hari dengan hari Nabi mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fanadhara ila thawbin alaih kana yumarradu fihi bihi rad'un min za'faran. Lepas dia cakap macam tu, Sayyidina Abu Bakar ni dia tengok ke baju hak dia duk pakai masa sakit ni. Dia tengok ke baju hak dia pakai ni, baju tu pun lekat za'faran, lekat color macam-macam dah di baju dia ni. Baju yang dia pakai masa sakit ni. Duk berubat tu, duk berubat ni. Baju tu dah jadi kotok, kena macam-macam benda dah. Dia tengok baju hak dia pakai ni. Faqala, kata Abu Bakar. Dia kata, irsilu thawbi hadha, wazidu alaihi thawbain, fakaffinuni fiha. Dia kata, Aisyah, tolong bapak Sat, buka baju pak pakai ni, pergi basuh elok-elok. Bapak mati nanti, bapak nak pakai baju ni balik. Tuan-tuan, siapa? Tuan-tuan ni, hak kita duk baca cerita ni siapa? Ini khalifah yang pertama selepas Nabi. Kalau dia nak kaya, kaya dah. Dia khalifah pertama selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lagu tu aja. Dia kata ke anak dia, tolong ambil baju ayah ni, pergi basuh elok-elok. Ayah mati, baju ni buat kapan ayah, tambah lagi 2 helai kain putih, bagi jadi 3 juga macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Aisyah kepada ayah dia, kepada bapa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, inna hadha khalaq. Dia kata, ayah, dia kata, baju ni buruk sangat dah. Ayah, dia kata, baju ni usang dah. Baju ni dah lama sangat dah. Baju lama dah. Ayah pakai ni pun baju lama ayah. Begitu. Maksud dia apa? Maksud dia tak apa ayah. Kalau mati, kita cari kain kapan baru. Buat kapan? Tak usah duk kalut dengan baju ni. Baju ni baju lama. Begitu maksud dia. Qala Abu Bakar, innal hayya ahaqqu bil jadid minal mayyit. Dia jawab balik dekat Aisyah ni. Dia kata, Aisyah, dia kata, orang hidup saja suka benda baru. Orang mati ni tak kisah dah. Dia kata, orang hidup saja yang nak benda jadid. Benda baru ni orang hidup. Innama huwa lil muhlah. Sesungguhnya dia kata kain kapan ni biarlah kain yang muhlah, kain yang mudah jerak. Muhlah ni maksud kalau badan berdarah ke, dia jadi nanah ke apa ke, kain tu mudah jerak. Dia kata padan dengan orang mati ni, dia kata cari kain yang muhlah. Cari kain bukan kain elok, kain lebih kurang aja. Beda nak boleh jerak kalau esok-esok mayat jadi macam-macam mana. Begitu dia kata. Kata hadis ni, falam yutawaffa hatta amsa min lailatis sulasa. Tapi Allah tak perkenankan hajat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak mati dalam tempoh hari Isnin itu. Dah masuk malam Selasa dah. Maksudnya dah malam dah. Kita Islam kira tukar hari Maghrib. Bila Maghrib aja kita panggil malam esok dah. Allah tak perkenankan hajat Sayyidina Abu Bakar nak mati sama hari dengan Nabi. Masuk Maghrib dah, baru dia mati. Maknanya dia mati malam Selasa. Wa dufina qabla an yusbih. Dan dikebumikan mayat dia sebelum subuh. Oh, dia tak simpan sampai 3 hari. Pasal anak dia ada di Amerika, anak dia ada di England, anak dia ada di Australia. Dia tak ada. Mati lepas Maghrib, sebelum subuh simpan. Pasal apa? Pasal itu suruh Nabi. Itu suruh agama kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Ini cerita mati. Nabi pun mati sakit. Abu Bakar As-Siddiq juga mati sakit. Sehingga kan dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah kata apa? Aisyah kata, ma aghbatu ahadan bihawni maut ba'da allazi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dia kata, tidaklah aku ni cemburu, dia kata. Bila melihat ada orang mati nampak mudah. Aisyah kata.
Aku ni, Aisyah kata, abang betul-betul. Kalau aku tengok ada satu orang mati, nampak dia mati, nampak macam mudah. Aku rasa cemburu, dia kata. Pasal apa? Pasal ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku tengok bagaimana syiddah, bagaimana susahnya mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak wafat atas pangkuan dia, atas pangkuan Aisyah. Nabi minta qadah, Nabi minta satu bekas air. Aisyah bangkit pergi ambil bekas air, mai tak depan Nabi. Nabi celup tangan dalam bekas air tu, Nabi sapu di muka dia. Nabi minta doa pula dekat Allah, ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakratul maut. Nabi nak mati tu, Allah bagi Nabi lalui sakit macam tu. Tiba-tiba Aisyah kata, kalau ada orang yang matinya kelihatan mudah, nampak macam mudah, aku cemburu, dia kata. Aku betul-betul rasa cemburu kerana Nabi SAW wafat depan aku. Aku nampak tidak mudah Nabi nak wafat. Makna dia apa, tuan-tuan? Makna dia sakit mati ini wajib dilalui oleh semua orang. Walau nampak lagu duk celek, elok-elok, lepas tu pejam, dia sakit. Dia sakit. Tak mesti mati lagu macam dalam gambar filem tu. Juga terbelalak baru jatuh. Dia tak mesti lagu tu. Dia tak mesti mati duk bercakap elok-elok terkulai kepala baru mati dah. Dia duk elok-elok, duk celek-celek pejam mati pun boleh. Celek sampai kesudah mati pun duk celek pun boleh. Nampak, walaupun nampak mudah, tetapi keterangan dalam nas yang duk ada menceritakan susah sakitnya kematian yang mesti dilalui oleh semua manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersedialah untuk menghadapi saat itu, kerana saat itu pasti akan mendatangi semua orang daripada kita tanpa kecuali. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 95. Muka surat 95 bab ma jaa fi rahmatis sibyan. Itu bab yang datang pada menyatakan kesian kepada budak-budak kecil. Islam, dia agama yang equilibrium. Orang hari ini kata. Dia balance. Islam ini satu agama yang balance. Orang tua pun Islam suruh orang muda hormat. Orang muda pun Islam suruh orang tua sayang. Dia satu agama yang equilibrium. Satu agama yang balance. Dia jaga semua. Baik, cuba kita baca. Dia kata, bab yang datang pada menyatakan kita disuruh kesian kepada budak kecil. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada perangai yang terpuji pada syarak itu ialah kesian pada budak kecil. Itu orang yang sayang budak-budak, orang itu akhlaknya terpuji. Macam tu. Maka belah kesian itu ada tempatnya. Dia kata kesian, sayang, marah, dia ada tempat dia. Dia tak boleh sembrono. Kita tak boleh sepanjang masa kita orang yang pemarah. Kita tak boleh sepanjang masa kita satu orang yang lembek. Kita tak boleh sepanjang masa ni sayang sampai tak bertempat. Dia ada masa, ada ketika, ada waktunya. Kita sayang, ada waktu kita tegur, ada waktu kita marah. Macam tu Islam suruh kita ni. Maka tidaklah dibiarkan sampai melanggar adab dan tiada hormat kepada orang tua-tua. Dan sampai melampau hukum syarak lagi dibiarkan kerana sayang. Jangan sampai macam tu. Sayang ni sampai melingkup budak tu. Sayang anak sampai tak tegur apa, sampai tak marah apa, sampai tak apa, biar pilah dia buat macam mana pun pasal sayang. Kita merosakkan dia, bukan kita sayang dia. Begitu. Sebagaimana keterangan dalam masalah yang akan datang, dan sekarang dengar dalil dia menunjukkan suruh kesian kepada budak kecil itu. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, jaa shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abta al-qaum anhu an yuwassa'u lah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata dia, datang satu orang tua nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam datangnya orang tua itu, terlambat orang ramai bangun nak memberi kelapangan kepada dia
untuk jalan masuk menghadap Nabi SAW. Contoh. Duk ada ramai lagu ni. Mai satu orang tua. Mai tak tahu daripada mana nak jumpa Nabi. Orang tak bagi laluan dekat dia. Sedangkan dia orang tua. Nabi duk ni, Nabi nampak. Nabi nampak orang tua tu nak main. Tapi Nabi nampak orang tak bagi laluan ke dia. Ini ceritanya. Maka terlambat kaum ini bangun nak bagi laluan. Mereka terlambat bukan mereka tak mau bagi. Mereka tak perasan ke ataupun macam mana tak tahu. Tapi Nabi duk tengok benda ni. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan yang demikian itu, maka dia memberi satu teguran kepada orang ramai. Yakni kepada sahabat-sahabat itu. Faqala Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Nabi dia tegur terus. Nabi punya style macam tu. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi baca khutbah? Orang masuk mai tengah Nabi khutbah Jumaat. Satu orang masuk mai terus duduk. Tengah khutbah Nabi suruh dia bangkit. Nabi kata bangkit, farka' raka'ataini. Nabi kata semayang 2 rakaat dulu. Tengah khutbah Nabi suruh dia bangkit. Nabi kata buat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu, baru duduk. Nabi dia macam tu. Dia terbiah orang, dia didik orang, dia tegur orang macam tu. Tapi Nabi tidak malukan orang. Nabi tegur dengan cara yang macam tu. Dia dah duduk dah. Nabi kata bangkit, semayang dulu 2 rakaat, baru duduk. Demikian Nabi SAW dia tegur orang. Demikian juga Nabi tengah duduk duk mengajar orang tua tu nak masuk mai tak boleh. Nabi nampak, Nabi kata. Faqala Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Sabda Nabi SAW, tidak daripada kalangan umat aku orang yang beradab dengan adab yang elok. Sesiapa yang tiada belah kesian akan budak-budak dan orang yang muda-muda daripada kami, dan juga bukan daripada umat aku orang yang tidak beradab dengan adab yang elok, yakni tiada hormat kepada orang tua-tua dan orang-orang yang senior di kalangan kami. Nabi terus kata. Nabi kata kalau umat aku, sifat umat aku apa dia? Sayang ke budak-budak, hormat ke orang tua. Itu sifat umat aku. Itu umat Nabi SAW. Nabi terus kata macam tu. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abi Hurairah dan Ibni Abbas dan Abi Umamah. Dia kata, masalah belah kesian kepada budak-budak tu macam mana? Dia kata, yang kata sayang ke budak ni macam mana? Ketahuilah, dia kata, adalah belah kesian kepada budak-budak itu, iaitu tidaklah seorang itu menunjukkan marah dengan sentiasa. Yang kata sayang tu, jangan marah sepanjang-panjang masa. Sampai tak ada puji langsung. Anak kita ni salah semua. Anak kita ni buat apa pun tak kena. Pasal apa? Pasal marah. Marah ni sampai tak ada bagi kelonggaran langsung. Macam tu. Ada orang macam ni ada. Tak boleh dengan budak-budak. Dengan anak ni tak bagi muka. Anak ni takut dengar suara ayah batuk di luar tu. Dalam ni pergi pancong dah. Nak terkencing. Pasal apa? Balik dah rimau ni. Dan dia megah. Dengan apa yang dia buat tu dia megah. Dia kata aku dengan anak-anak aku tak bagi muka. Bukan cara tu. Dia kata. Bukan cara tu. Maka maulah bercakap. Dan menegur mereka ini. Dan menyukakan hati mereka. Kita kena bercakap dengan mereka. Masa makan ke? Buat satu peraturan di rumah. Makan sekali dengan ayah, dengan mak. Nak jinakkan anak ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Ada anak tahu. Bukan senang nak jinakkan mereka ni. Makan satu masa. Sekali dengan mak, sekali dengan ayah. Lagi mak dengan ayah tak makan, hampa jangan makan. Tunggu. Masa makan tu sambil makan, satu dua benda bercakap. Jangan banyak sangat. Sampai habis makan tangan sampai kering dah tak pergi basuh lagi. Ayah ni duduk bersyarah 2 jam pula di meja makan. Tak mau macam tu pun. Satu dua ya. Ringkai-ringkai. Ringkai-ringkai. Abang, sekolah macam mana hari ni? Tunjuk kata kita apa? Abang, sekolah macam mana hari ni? Ang cikgu ada duk bagi kerja rumah dah. Buat ke tak? Lepas makan ayah nak tengok. Cukup abuan malam tu.
Esok pula, abang tadi subuh bangkit pergi ubah. Abang tadi subuh bangkit pergi ubah, ayah nak keluar pergi masjid tadi, abang bangkit tak lagi. Esok pergi dengan ayah masjid sembahyang subuh. Cukup, banyak tu je. Dia tak ada nak meluat kat kita. Kalau panjang meluat, kalau panjang meluat, macam ceramah lah, tuan-tuan dengar ceramah. Jangan panjang sangat. Duk buat lagu slow, macam nak berhenti, lajak pula. Tak lagi lagu duk slow, nampak duk low gear. Saya kata, daripada gear 5 ni nampak turun 4, turun 3, turun 2. Kita pun tengok jangan nampak nak naik balik. Pergi 5 balik. Tension kita ni, hak duk dengar ni tension. Dia ni nak habis pergi Eropah ni, slow 3 kali dah, drive pun 3 kali dah. Jangan. Orang putih kata, short but sweet. Pendek, tapi cantik. Manis. Dengan anak macam tu, main tarik tali. Dengan anak-anak ni kena main tarik tali. Tak tegur langsung tak boleh. Tegur sampai terlampau sangat pun tak boleh. Tarik tali. Hormat dia ada kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila datang budak-budak itu berjumpa denganmu dengan menjabat salam, maka hendaklah engkau sambut salamnya. Kita dengan orang muda-muda, dengan budak-budak ni macam tu. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab dengan panjang, dengan muka manis, dengan kita suar tangan kat dia. Dia buat itu. Tu imam kami macam ni. Assalamualaikum Tok Imam. Buat tengok kelain. Pasal apa meluat. Pasal tengok budak ni pakai seluar jin. Budak tu pakai seluar jin pun jin ada seluar dia pakai. Bukan dia ambil seluar jin tak ada seluar. Dia pakai tutup aurat tu okey lah tu. Kita nak suruh dia turut kita. Dia umur baru 18. Dia umur baru 20. Kita nak suruh dia jadi lagu kita umur 48 ni. Tak boleh lah. Dia umur tu, dia ra'i. Umur dia tu. Benda-benda prinsip kita jaga. Jangan dedah aurat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam ni cara dia kata dengan orang muda-muda ni. Dan kamu ambil akan dia, gosok dia, cium dia. Dia kata. Jumpa budak-budak ni, pergi pegang belakang dia, hurut sikit. Jumpa budak-budak muda ni, kita pergi pegang belakang. Assalamualaikum, dia terkejut. Urut belakang sikit, lagu orang politik nak buat tu. Orang politik model ni, mereka baca dah kitab ni. Mereka buat lagu tu. Pergi rumah kenuri tu, pergi sampai tu turun YB. Dia pun main-main tepuk belakang kau ni, pergi kono tepuk belakang kau tu, pergi tepuk belakang kau ni. Hak mana dia tahu, dia serkap dia. Dia kata macam mana itu bukan duk belah lembu lah. Dia ni pun syok. YB tahu kata dia belah lembu. Dia kata macam mana? Berapa ekor dah lah ni? Tanya. Boleh lah YB, ada lah dalam 20-25 ekor ada. Oi, bagus. Tepuk belakang. Tepuk tu dia syok. Psikologi. Pergi sampai ke dapur tu. Pergi sampai ke gedung tu. Tempat orang duk buah nasi tu. YB. Pergi masuk dia ke dapur tu. Hak duk buah nasi. Parang. Buah satu kat saya. Dia kata YB pergi makan sana. Kami dah siap tempat. Aku nak makan bang ni. Markah tinggi tuan-tuan. Kuah buah taruh atas ya. Buah rengkai. Sudah ni saya nak pergi lagi 15. Kenuri lagi dia dah. 15. Ada lagi 2. Ya, abang 15. Nak ambil hati. Saya nak pergi 15 lagi ni. Tak apa ni. Saya tengok pangah. Saya kena makan juga macam mana pun. Allah, pangah ni pun. Islam suruh. Macam tu. Islam suruh. Jumpa budak-budak muda ni. Tepuk belakang. Tanya dia apa abang. Duk kerja mana ni? Mereka duk buang kelang. Duk buang orang kerja ni. Hang kena ke tak? Tanya ni buat macam mana dia ambil berat. Budak ni kata tak kena lebih. Kawan saya kena ramai dah. Hang buat kerja elok-elok. Jangan sampai orang buang. Tepuk belakang. Dia balik ni duk simpan ni. Bekas YB tepuk ni duk simpan. Tuan-tuan. Rupanya Islam yang ajar ilmu ni. Ilmu ni Islam ajar. Dia kata serta bercakap-cakap dengan dia. Apa patut ditanya, tanya dia. Pada pelajaran dia kah? Atau pada pekerjaan dia kah? Ataupun pada sakit demam dia kah? Ataupun pada pemesraan dia kah? Tanyalah apa pun. Tunjuk kata kita ni take care. Orang putih kata. Kita ambil berat.
Islam ajak macam tu. Hari tu hang bukan beli kereta baru ke? Tanya. Dia kata ada, jual tak boleh bayar lah. Hang lain kali kena cermat sikit belanja ni apa ke, tepuk-tepuk belakang. Nak cantik lagi lepas 50 pula. Tengok orang lah nak lepas pun. Lepas semua, YB pun naik bas. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka boleh dan boleh didudukkan atas riba ni kalau budak kecil. Ambil anak orang ni. Ambil buah atas riba. Tunjuk kata kita ni sayang anak dia sama. Bukan dia saja sayang anak dia. Ambil buah atas riba. Budak ni merah kencing pun alhamdulillah. Bukan senang orang nak kencing atas riba saya ni. Kata. Tunjuk kata okey. Tuan-tuan. Nabi buat macam tu. Nabi menjadi kebiasaan Nabi SAW. Kalau sahabat-sahabat rapat ni dapat anak dan sebagainya, berita sampai dekat Nabi, Nabi pergi ziarah. Nabi ambil anak buah atas riba. Kalau sahabat minta Nabi tahnikkan budak tu, Nabi tahnik. Cekah mulut, sapu. Buat belah mulut. Kita kata, Nabi doa pula dekat dia. Kalau sahabat minta, ya Rasulullah, tolong bagi nama kepada anak saya. Nabi bagi satu nama. Zaman tu dia tak macam kita lah. Zaman tu bila suruh bubuh nama, Nabi kata bubuh Khalid. Khalid. Banyak tu aja. Allah nak cantum nama mak, nama ayah, Tok Wan belum masuk je sikit. Susahlah kalau nak buh lah ni. Tapi zaman tu macam tu ya. Perempuan Nabi kata buh Fatimah. Buh Fatimah. Anak lelaki-lelaki. Bubuh Saleh. Macam tu aja. Nabi buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kalau patut diriba budak itu, maka riba dia. Ataupun ditimang dia. Kalau patut ditimang dia. Maka tidaklah anak orang atau anak-anak saudara ataupun anak kaum kerabat itu tidak dipedulikannya. Jangan sampai orang ni kata suruh kita dukung saat budak kecil ni, kita duk tengok baju kita, tak apalah lain kali aku dukung. Duk buat lagu tu markah korang. Dengan dia kena lagu tu. Pasal apa? Pasal ini dibuat oleh Nabi SAW. Dan kata dan buat tidak mau bercakap dengan mereka itu. Piduk buat sombong. Tak mau nak bercakap. Piduk buat sombong. Jumpa dia tengok orang kampung sikit nak suar tangan pun fikir 3 kali. Tengok dia ni baru naik pada bendang lagu tak mau salam dengan dia. Pergi market kawan jual ikan suar tangan lagu tak mau salam dengan dia. Takut tangan kita susah lah. Kalah lah pilihan raya. Dia jadi lagu tu Itu semua orang jumlah, orang kira. Maka demikianlah perbuatan segala budak daripada anak cucu dan lainnya. Bukan anak cucu kita saja, bukan adik-beradik pun. Kalau dengan budak-budak, kena tunjuk sayang kita ke budak-budak ni. Begitu. Baik, masalah menghormatkan orang tua-tua, orang besar-besar ni macam mana? Maka iaitu disuruh syarak kita. Kerana ia satu adab yang bagus. Ialah sifat kemanusiaan dan bukannya sifat kebinatangan. Kita tunjuk kita dengan orang tua-tua ni ada hormat. Bermula dalil yang menunjukkan suruh syarak hormat orang tua-tua itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarfa kabirina. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya. Kata dia sabda Nabi SAW, tiada daripada umat aku orang yang beradab dengan adab kemanusiaan oleh orang yang tidak belas kesian kepada budak-budak, dan juga dianggap orang yang tidak beradab dengan adab kemanusiaan apabila orang yang tidak tahu hormat orang yang tua-tua. Dia kata hadis itu hadis hasan lagi sahih. Itu dia. Budak pun dia suruh hormat, orang tua-tua pun dia suruh hormat. Masalah hormatkan orang tua, bagaimana ia? Kata dia buat seperti mana yang disuruh Nabi. Kalau datang orang yang tua-tua, maka hendaklah bangun, muliakan dia. Nabi buat lagu tu. Nabi ni, kalau nampak orang tua main, Nabi bangkit. Respect, tunjuk hormat. Nabi bangkit, tunjuk hormat. Begitu. Dan sambut akan kedatangannya itu. Jabat salam dia. Kucup tangan dia kalau dia orang yang patut dikucup. Ni pun nak kena tengok juga. Duk tahu dia ni kaki rasuah. Duk tahu dia ni dengan cerita panjang berjela-jela pergi duk buat apa kat dia lagu tu. Salam lagu tu sudahlah. Tengok orang lah.
Mai orang bagus-bagus, tak apalah kalau kita nak tunjuk hormat kita lebih. Begitu. Baik. Dan apabila sudah masuk ia dalam majlis, maka hendaklah kemukakan akan dia tempat duduk. Bercakap dengan dia. Kalau dia masuk, bagi dia tempat duduk. Pasal dia orang tua. Kalau ada orang muda di situ, minta ke dia ni, boleh tak tolong bangkit bagi kesian orang tua ni. Bagi orang tua tu duduk. Hormat kepada orang tua-tua, dia kata macam tu. Dan janganlah yang muda-muda itu bercakap dan buka mulut pada satu perkara, melainkan dengan minta izin lebih dahulu. Nampak ni adab ni, Melayu dah ada adab ni. Kita dengan orang tua-tua, ada orang tua-tua, kita orang muda ni, tunggu sat, bagi orang tua-tua cakap. Minta izin, saya cakap sikit boleh tak? Dia berkata, Masya Allah, tafadhal, cakaplah. Jangan kita orang muda, dia orang tua, kita pergi tunjuk kita nak langkau dia, kita pergi tunjuk kita nak overrule dia, kita rosak lah dalam masyarakat, jadi rosak lah. Dia kena ada benda-benda macam ni. Maka janganlah dibuat apabila orang-orang tua-tua bercakap sama dengan orang tua-tua, datang kamu dan kamu potong di tengah cakap dia. Ini kita kata apa? Jampuk. Pergi jampuk orang tua-tua cakap. Orang tua-tua duduk sembang, kita ni potong masuk, kita pula pergi kontrol sembang tu pula. Orang tua-tua ni duduk tolong nganga dengan kita pula. Jadi tak ada adab. Macam tu tak ada adab. Dia kata. Maka itu satu perkara yang jahat adab. Dan jangan engkau keraskan suara dan berbangkang dengan orang tua-tua. Jangan pergi duduk raise suara kita naik tinggi, duduk penaik suara cakap dengan orang tua-tua. Tak boleh. Apatah lagi mak ayah kita. Apatah lagi mak ayah kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita duduk tengok depan mata ni. Menangis hati ni. Anak ni cakap dengan mak pak ni. Mak mana tahu bunyi lagu tu. Oi. Ni, macam hiri hati kita ni. Mak mana tahu. Tu lah mak tak ngaji sekolah dulu. Anak cakap lagu tu dengan mak. Bukan setakat menyalahi adab. Itu biadab. Agama tu ajak kita benda-benda macam ni. Agama ajak ni. Kuliah macam ni tuan-tuan. Bawa anak-anak muda kita pergi mai. Kadang-kadang masalah kita, masalah siapa pun. Kadang-kadang masalah ni kita cakap tak laku. Kita cakap dengan bini kita pun, bini kita tak pakai. Kita cakap dengan anak kita tak pakai. Bawa mereka mai. Bagi mereka dengar orang lain cakap. Saat lagi balik, naik kereta lagi, baru boleh duduk sulam balik ke tepi. Dengar tadi ustaz kata apa? Kita tuik atas ustaz tu. Kan? Dengar tadi ustaz kata apa? Itulah lain kali jangan dia buat lagu tu dengan mak ayah ni. Cukup. Jangan panjang. Panjang lagi dia meluat balik. Panjang tu cukup. Dengar tadi ustaz kata apa? Itulah lain kali jangan dia buat cakap lagu tu dengan mak dengan ayah. Tak baik. Agama marah benda lagu ni. Cukup. Singgah makan tom yam balik rumah. Satu dia dapat. Cukup. Jangan tamak. Jangan malam ni nak selesai semua benda. Tak boleh. Malam ni satu dulu ambil kat dia. Jadi dia pun dengar sengap. Tak jawab. Duduk belakang kereta sengap. Tak jawab apa. Cukup. Banyak tu aja. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata maka sekiranya patut engkau terima cakapnya. Maka terima dengan manis. Dan jika tak patut. Dan jika tidak menerima pada akal. Maka tidak kamu berupaya untuk menerangkan salahnya dengan secukupnya, maka baiklah engkau diam. Kita dengan orang tua ni. Kadang-kadang orang tua ni cakap tak betul. Tapi dia orang tua. Tapi dia cakap tu tak betul. Jangan pergi duk belah dia, jangan. Dia duk pederai hak dia tak betul itu tak apa. Kita mengalah bisa. Mengalah bukan makna dia betul. Tapi kalau kita duk langgar dia juga masa tu tak selesai masalah. Give way. Bagi jalan dekat dia. Tak apalah. Dia nak cakap apa pun tak apa. Sengah. Esok-esok ni, pergi cari kaset ke, pergi cari buku ke, pergi cari apa-apa ke, jolok pergi kat dia. Jolok pergi kat dia. Suruh dia dengar. Suruh dia baca. Ni, hak kita bertengkar dengan dia hari tu ni. Buka satu tajuk lah. Kata buka satu tajuk. Ni jadi dalam masyarakat ni. Anak lelaki-lelaki ni. Dia hangat bila tengok adik perempuan dia tak pakai tutup aurat, tak pakai tudung. Sedangkan adik itu umur dah 16, 17. Dia habang kat pak dia. Dia kata, bapa, adik itu bapa duk biar tak pakai tudung tu haram tu. Dia kata berdosa. Orang tua ni naik angin lah. Dia kata, jangan ajak aku. Dia kata, baru duk pergi masjid Ubari ni, nak main ajak aku ni.
Aku dulu mengaji pondok mana, dia bawa keluar pondok dia. Aku dulu mengaji pondok mana, hantar tok guru aku duk mengaji tu tok wali yo hantar. Dia kata dia mai lagu tu salawan lah. Tu salawan duk diam-diam. Pi cari, pi kedai apa, pi cari kalau ada kesek-kesek, kalau ada buku-buku, pi cari apa, balik mai pasang bagi dia dengar, balik mai letak atas meja bagi dia baca. Bagi dia baca hak kita punya hujah tadi ni tak usah pederas, bagi dia dapat jalan lain. Bagi dia dengar pelan-pelan, cari balik mai bagi dia dengar, bagi dia dengar. Kalau dia tengah dengar dia pi tutup pun biar pi sat dulu. Bukan senang tuan-tuan nak ubah orang ni, bukan senang. Cuma kita tak boleh putus asa. Cuma kita tak boleh bergantung dengan satu jalan. Carilah berapa banyak jalan pun. Yang penting matlamat kita baik. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Macam tu dia kata. Kalau perlu sampai nak kena diam, diam dulu. Tak usah bertengkar dengan dia. Maka jika berkuasa kamu menerangkan, maka minta untuk bercakap. Tapi mesti dengan izin dia. Kata ayah, saya nak cakap sikit ni pasal aurat ni. Aurat ni ayah yang saya faham macam ni. Kalau dia potong, okey, tak apa ayah. Sengap pun. Ini cara yang diajak oleh agama. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, setengah daripada kesempurnaan menghormat orang tua-tua itu dan membesarkan dia tidak bercakap di hadapannya melainkan dengan izin dia. Itu kata Imam Ghazali. Masalah dia kata kesian kepada budak kecil itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Hadis ni sama macam kita baca tadi, saya tak mau ulang dua kali. Maksud dia daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Nabi kata tak masuk dalam kumpulan aku. Nabi kata tak masuk dalam kumpulan kita orang Islam ni man lam yarham saghirana, orang yang tak kesian pada budak-budak kecil. Dan juga wa yuwaqqir kabirana, dan tak masuk dalam kalangan orang Islam ni orang yang tak tahu hormat orang tua-tua. Nabi kata wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tak masuk dalam kalangan orang Islam orang yang tak mengajak orang kepada baik dan tidak melarang orang daripada buat mungkar. Kalau kita orang Islam, satu apa dia? Dengan budak-budak kena ada sayang. Kalau kita orang Islam, apa dia? Dengan orang tua-tua kena hormat. Kalau kita orang Islam, kita kena selalu ajak orang kepada ma'ruf. Kalau kita orang Islam, kita kena tegah mungkar daripada jadi di depan mata kita. Itu cerita dia. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Masalah dia kata lemah lembut dengan budak-budak itu setengah daripada adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, kalau datang Nabi daripada musafir, ini Imam Ghazali bawa mai intipati daripada beberapa hadis. Imam Ghazali kata Nabi kalau dia pergi musafir, hari Nabi balik daripada musafir itu, maka pergilah budak-budak sama dengan orang tua-tua, sambut Nabi dan jumpa Nabi di pintu negeri. Nabi ni sayang ke dia ni, bukan orang tua-tua saja, budak-budak pun sayang ke dia. Cerita dalam hadisnya macam tu. Kalau Nabi keluar daripada Madinah, pergi musafir mana-mana, hari Nabi balik itu, sebab dia keliling Madinah ni, dia ada orang yang jadi pengawal dia. Bila nampak daripada jauh perjalanan, nampak macam ada orang main, dia akan tunggu tengok, pastikan sahabat pun Nabi. Bila Nabi, ada orang balik habang di Madinah ni, Nabi dah balik. Pakat pergi sambut di pintu Madinah no. Pakat duk tunggu Nabi nak sampai. Macam mana hari hijrah Nabi. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi mai tu bila nak masuk pintu Madinah tu, di sana dah duk tunggu dah. Yang duk tala'al badru alaina tu di pintu Madinah sana. Di pintu nak masuk ke Madinah. Di sana. Maka Imam Al-Ghazali dia kata apa? Dia kata Nabi kalau dia musafir, bila hari dia balik, orang tua-tua, budak-budak semua pergi duk tunggu tu di pintu masuk Madinah tu. Kerana sukanya budak-budak mendengarkan Nabi sudah pulang, maka berhenti Nabi SAW menyukakan mereka itu. Ni yang kata Nabi pula ni. Bila dia sampai dia tengok ada budak-budak tunggu, dia berhenti unta yang dia naik ni, dia turun pi sambut budak-budak ni. Tuan-tuan, kita dah beritahu dah kuliah dulu, Nabi khutbah, cucu dia jatuh.
Dia turun daripada mimbar, pi angkat cucu jatuh. Angkat, bagi berdiri, sapu-sapu debu apa semua. Dia main sambung khutbah balik. Sayang dia tu. Sayang dia tu macam tu. Nabi satu orang manusia yang cukup penyayang kepada anak cucu dan kepada yang bukan anak cucu. Nabi sayang. Begitu. Baik. Maka Nabi SAW akan berhenti kenderaan dia, turun ambil budak-budak ni. Disuruhnya naik atas unta yang ditunggangnya. Itu dia. Dukung budak-budak ni naik atas unta dia. Boh depan seorang, boh belakang seorang. Nabi layan budak-budak macam tu. Maka berlumba-lumba lah budak-budak itu. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Dan disuruhnya Nabi dan sahabat-sahabat menanggung setengah mereka itu. Hak Nabi ambil mod lah kalau bahasa kita ni mod. Ambil mod duduk depan, mod duduk belakang. Hak lain tu Nabi suruh sahabat lain ni, ambil budak-budak ni, boh atas kenderaan masing-masing sahabat ni. Nabi layan budak-budak macam tu. Oh, kita kalau tengah baca surah abang, cucu main duduk tepuk surah abang 2 kali, kena budak ni. Dia perungih. Dengan anak pula cengih. Dia tak boleh. Dengan anak ni pun tak boleh. Anak nak bermanja dengan ayah ni tak boleh. Pasal apa? Cengih. Sedangkan itu tidak disuruh oleh agama. Maka kemudian daripada itu, sudahlah budak-budak itu bermegah sesama sendiri. Maka kata setengah kepada setengah, aku didudukkan oleh Nabi di depan, sedangkan kamu di belakang. Sama budak-budak ni. Tentu nampak dah harmoninya hidup Nabi ni. Bila kita baca hadis-hadis cerita Nabi SAW, dia biasa mandi junub dengan isteri dia. Mandi sama dengan isteri. Kita boleh tuan? Bini kita nak mandi dengan abang, kita kata tua-tua dia buat gatal lagu ni. Kita ni dia tak harmoni lah, mengarut betul kita ni. Dia tak boleh nak jadi lagu tu. Nabi SAW adalah hadis Muslim menceritakan, Aisyah cerita. Aisyah kata, aku dengan Nabi ni kadang-kadang lumba lari. Kadang-kadang aku potong Nabi. Kadang-kadang Nabi potong aku. Dalam kebanyakan hal, Nabi saja buat tak larat bagi Aisyah potong dia. Nampak? Harmoni. Kalau Nabi dia kenjui betul-betul, memang tak menang lah perempuan ni. Tapi tak saja nak wujudkan keharmonian tu. Saja buat lagu macam lari slow, bagi dia ni potong, bagi dia seronok. Macam ni Islam. Ini yang kata Islam. Dia macam ni. Dia harmoni. Nampak bahagia. Rumah tangga tu bukan nampak bahagia, memang bahagia. Kewafatan Nabi meninggalkan 1000 kenangan kepada isteri-isteri dia. Kewafatan Nabi ni satu kehilangan dalam hidup isteri-isteri dia. Pasal apa? Pasal Nabi telah mewarnai hidup rumah tangga dia dengan warna-warna indah. Demikian yang kata Nabi SAW. Dan kata setengahnya pula, kamu disuruh oleh Nabi sahabat membawa naik atas tunggangannya. Hak sebahagian lagi berkata, kami Nabi bawa naik, Nabi muat kami, hampa kena naik dengan orang lain. Macam tu budak-budak ni dilayan oleh Nabi SAW. Dan ada kadang-kadang dibawakan orang budak kecil kepada Nabi supaya didoakan dengan barakah. Ni hak kita kata tadi, ada sungguh. Orang buat main minta Nabi doakan budak ni. Dan diminta Nabi menaruh nama kepada dia. Maka diambil oleh Nabi akan dia, lalu diletakkan budak itu di atas ribanya. Kadang-kadang budak itu kencing di atas ribanya. Ada sungguh. Kadang-kadang ambil budak-budak ni riba, kencing pula budak ni. Tak apa. Maka sudahlah orang keriau, dia kata, melihatkan budak itu kencing di atas riba Nabi. Maka Nabi bersabda, jangan diberi berhenti kencing budak itu, biarkan. Nabi kata, bila budak ni kencing, mak dia ke ayah dia ke orang lain kata, budak tu dah kencing dah ni, kena baju Nabi. Nabi marah, jangan kacau dia, pasal dia tengah duk qada hajat dia. Jangan stop dia qada hajat ni. Macam mana berlaku dalam masjid, kisah badui hak masuk masjid pergi kencing dalam masjid. Sahabat bangkit nak sedekah atas belakang lah. Nabi kata jangan, bagi dia selesai urusan dia dulu. Suruh selesai urusan dia dulu. Selesai saat lagi kita kira tengok macam mana nak basuh ke nak apa saat lagi. Jangan pergi duk stop dia tengah dia duk qada hajat ni. Nabi bertimbang rasa sampai macam tu.
Ini ke pula dengan budak kecil. Nabi kata biarkan pada dia. Maka dibiarkan budak itu. Sehingga berhenti budak itu daripada kencingnya. Kemudian disuruh doa budak itu. Dan kemudian ditaruh nama kepada dia. Dan diberi Nabi suka hati mak bapak budak itu. Mak bapak ni tak rasa bersalah. Bagi anak kat Nabi kencing atas pangkuan Nabi. Tak rasa bersalah. Nabi tak bagi mak bapak ni rasa bersalah. Supaya jangan berkata-kata hati mereka itu. Nabi marah akan kencing anak mereka itu. Nabi jaga hati orang macam tu. Semalam kita baca tafsir di Masjid Brown Garden Tanjung. Cerita pasal apa? Cerita pasal Nabi pada Amul Fathi. Cerita ketika hari pembukaan kota Makkah. Nabi daripada Madinah mai ke Mekah. Hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk dalam kota Mekah. Tak ada siapa lawan. Tidak berlaku tumpah darah. Walau setitik pun. Islam boleh pegang Mekah tanpa berlaku tumpah darah. Setelah keadaan tenang semua dah okey, Nabi keluar menuju ke Baitullah. Nabi keluar menuju ke Kaabah naik unta. Nabi masuk dengan unta dia, Nabi terus tawaf Kaabah 7 pusingan. Habis Nabi tawaf Kaabah 7 pusingan dengan tungkat Nabi. Nabi letak ke dinding Kaabah. Lepas itu Nabi panggil Osman bin Talha. Nabi kata, mana Osman bin Talha? Mana? Pasal apa? Pasal Osman bin Talha ni dia daripada Bani Syaibah. Pasal apa? Pasal dia lah pemegang amanah. Pegang kunci Kaabah, miftah Kaabah. Nabi orang Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tahu cerita di Mekah ni. Siapa yang pegang amanah, pegang kunci Kaabah. Siapa yang pegang amanah bagi minum orang haji. Siapa yang pegang amanah menjaga Kaabah. Nabi tahu semua. Bila Nabi buat comeback, balik ke Mekah, Nabi panggil. Mana dia Osman bin Talha? Osman mai di depan Nabi. Osman belum Islam. Osman bin Talha mai depan Nabi. Nabi minta dekat dia. Bawa mai sini. Kunci Kaabah. Dia pun bagi. Nabi buka pintu Kaabah. Nabi masuk. Sembayang 2 rakaat. Nabi keluar mai berdiri di pintu Kaabah. Kemudian Nabi bagi satu khutbah. Di antara intipati khutbah tu Nabi kata apa? Nabi kata, ni, amanah mesti dipulangkan balik kepada orang yang empunyanya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa 58. Ali bin Abi Talib sebelum tu pergi dekat Nabi. Dia minta dekat Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, minta bagi saya nak pegang kunci Kaabah ni. Nabi langsung tak jawab dekat Ali. Setengah riwayat kata Al-Abbas bawa penekan Nabi, pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagi kat saya nak pegang kunci Kaabah. Nabi langsung tak respon dekat dia. Sebaliknya Nabi tanya balik, mana dia Osman bin Talha tadi? Sedangkan Osman belum Islam. Mai dia. Bila mai dia, Nabi bagi balik dekat dia kunci itu. Nabi kata dekat dia ni, kunci ni khalidah talidah. Nabi kata kunci ni hang pegang selama-lamanya. Nabi bagi balik kat dia. Dia tak Islam lagi. Sedangkan Islam sudah kuasai Makkah. Memang patut kalau Nabi ambil kunci tu bagi dekat Ali ke, bagi dekat Al-Abbas ke, bagilah dekat siapa-siapa pun. Tapi tak. Nabi bagi balik kepada orang yang selama ni duk pegang amanah tu. Nabi bagi balik dekat Osman bin Talha. Kemudian Nabi baca ayat ni. Ayat yang kata amanah ni kena bagi balik kepada orang yang ahli dia. Osman bin Talha balik sakit kepala duk fikir. Dia kata Muhammad macam ni sekali dia. Aku bukan orang Islam, tapi dia boleh bagi hormat dekat aku macam tu. Dia bagi balik dekat aku kunci Kaabah ni. Pergi balik dia jumpa Nabi. Aslim ni ya Rasulullah. Masuk Islam Osman bin Talha. Malam baru baca cerita ni. Macam mana Nabi SAW akhlak dia menjatuhkan orang-orang yang duk lawan dia. Dia tak gaduh guna kekerasan. Dia tak gaduh guna paksaan. Dia tak gaduh yang tu semua. Akhlak yang dia tunjuk aja, lembut lutut orang ni. Lembut lutut. Tunduk depan dia. Aslim ni ya Rasulullah. Osman bin Talha masuk Islam. Sehinggalah hari mati Osman bin Talha ni, dia pas kunci ni kepada adik dia Syaibah. Start daripada tu sampai hari ni. Pemegang kunci Kaabah ni ialah keturunan Bani Syaibah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia. Pasal apa? Pasal balik kepada hadis Nabi kata tadi, nah, hang pegang ni khalidah, selama-lama hang pegang. Maka pegang amanah tu sampai hari ni, keturunan dia akan memegang kunci Kaabah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kata Nabi SAW, bagaimana dakwah Nabi kepada orang. Begitu cara dia. Nah, baik, kita masuk tajuk baru. Dia kata bab majaa fi rahmatil muslimin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kesian kepada orang Islam. Kesian lah contoh. Ni haduk jadi di Palestin hari ni, kesian lah. Orang Islam lah yang duk kena tu, orang Islam. Siapakah forward main satu email dekat saya cerita pasal ni, Yahudi, pasal Israel ni. Apa kelebihan mereka? Saya duk baca dahsyat mereka ni tuan-tuan. Yang kata Yahudi, yang kata Israel ni, yang jumlah dia semua sekali Yahudi dalam dunia hari ini ada 14 juta. Yahudi jumlah keseluruhan berdasarkan email yang di forward tu. Dia kata Yahudi ada 14 juta orang. 7 juta di Israel saja. Di Tel Aviv tu saja, sekitar tu 7 juta. 7 juta lagi ada rata-rata. Ada di Amerika, ada di Europe, ada di Afrika, ada merata. Jumlah semua Yahudi ini 14 juta. Sedangkan jumlah semua orang Islam dalam dunia hari ini ada 1.5 bilion orang. Yahudi semua 14 juta, orang Islam semua 1.5 bilion orang. Yahudi di Israel tu saja ada 7 juta, orang Islam di Middle East, di Asia Barat saja, di negeri-negeri Arab tu saja, orang Islam ada di Asia Barat dan termasuk Asia belah kita sini ni, orang Islam ada 1 bilion. Kemudian difokuskan lebih kecil lagi. Dia kata di sekitar Middle East sahaja orang Islam ada 0.5 bilion. Middle East saja orang Islam ada 0.5 bilion. Di Israel saja orang Yahudi ada 7 juta. Ni kajian mereka buat secara terperinci ni, dia dapat macam tu. Kemudian mereka detailkan lagi. Mereka kata maknanya dalam dunia hari ni, kalau nak tengok ratio dia, nak tengok nisbah dia. Nisbah dia macam mana? Setiap 5 orang manusia ada seorang orang Islam. Ni. Daripada bilangan umat manusia seluruhnya lebih kurang 6 bilion ni, setiap 5 orang manusia seorang Islam. Ramai orang Islam ni. Nak abang kata ramai. Ada 5 orang seorang Islam. Dalam tiap-tiap seorang Hindu, orang yang beragama Hindu, satu Hindu sama ada 2 orang Islam. Islam ni kok mana apa ramai? Dalam setiap 2 orang Buddhis yang beragama Buddha, 2 orang ada seorang, pada tiap-tiap seorang Buddha, orang Buddhis ada 2 orang Islam. Sama macam Hindu juga ratio dia. Kalau Yahudi, dia kata pada setiap seorang Yahudi bersamaan dengan 107 orang Islam. Ni, yang hari ni orang Islam duk kena dengan Israel ni, duk kena dengan Yahudi ni. Nisbah Islam dengan Yahudi ni, satu Yahudi, 107 orang Islam. Pun boleh kena. Walaupun jumlah orang Islam 1.5 bilion, Yahudi cuma 14 juta saja. Tapi kebanyakan tokoh dalam dunia ni, dia kata Yahudi semua. Dia sebut Jews. 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 Orang Yahudi. Dia senaraikan pula dalam email tu. Kajian. Dia ni buat kajian ni. Dia kata yang orang duk megah sangat dengan Einstein. Albert Einstein ni, Yahudi dia. Karl Marx, Yahudi dia. Nama-nama yang dalam dunia ni sebut orang kenal, kebanyakan Yahudi. Dalam bidang perubatan, dia kata apa? Kalau bercakap tentang ubat ataupun vaksin untuk penyakit polio, orang yang cipta vaksin untuk polio, Yahudi. Dia detail macam tu. Dia kata orang yang mula-mula mencipta drug untuk penyakit leukemia. Orang yang mula-mula jumpa ni, penemuan dadah drug untuk penyakit leukemia, Yahudi. Hepatitis B, Yahudi. Yang mula jumpa, yang pergi buat kajian
dadah ataupun ubat untuk penyakit sifilis. Yahudi yang jumpa, yang penemuan ni Yahudi juga. Orang sakit buah pinggang pergi duk buat dialisis. Dialisis tu Yahudi yang mula jumpa kaedah rawatan dia. Dalam bidang reka cipta, dia kata, dia pergi buat kajian ni, saya tak baca dah nama, dia bagi dengan nama sekali. Kalau kata polio ni, siapa nama ni yang Yahudi ni, yang kata leukemia ni, siapa nama orang Yahudi, dia bagi detail dalam tu. Ni fiber cable ni, fiber optic cable yang orang duk tarik ni, telekom duk pakai, kita duk boleh duk berkomunikasi apa semua tu. Fiber optic cable tu siapa? Yahudi yang mula reka benda tu. Traffic light yang kita duk pakai, merah, hijau, merah, kuning, hijau tu, traffic light tu Yahudi mula. Otak dia semua duk main idea-idea ni. Stainless steel ni hak tak berkarat, ni karat. Stainless steel, besi tak berkarat ni Yahudi juga. Dari segi global business, yang ni tuan-tuan pun dapat email ni. Email hak global business ni, dia hantar main macam-macam. Hari ni pula ubah corak pula buat. Aku kebingungan pula keluar email hari ni. Aku kebingungan macam-macam. Global business, bisnes di peringkat antarabangsa. Coca-Cola, Yahudi. Sampai pergi ke negeri Arab tulis Coca-Cola. Kat waw kat balik, kat waw lah balik. Coca-Cola, Yahudi yang mula buat Coca-Cola ni. Barangan polo. Polo, baju polo, seluar polo, beg polo. Yang kata apa, Ralph Lauren, apa nama ni? Yahudi. Lauren ni, Yahudi dia ni. Budak-budak muda duk pakai seluar jeans, Levi's. Yahudi. Yang reka tu. Bukan kata tak boleh pakai tak. Yahudi reka. Kita ni yang kaki, orang panggil apa tadi? Mat internet ke apa kan? Kita duk search engine, kita duk search, duk pakai Google. Google tu Yahudi buat. Apa tuan tinggal kat kita apa? Ni kita ni tinggal apa? Aduk cakap beras ni dalam poket telefon Nokia, Yahudi juga. Apatah lagi hak lepas-lepas semayang, tak lagi pergi kena rokok, itu terang Yahudi lah. Hak boleh elak pun kita tak elak. Hak tak boleh elak ni nak buat apa? Nak gambarkan kata ni yang kita duk marah Yahudi, duk lompat kat atas jalan lepas sembahyang Jumaat, duk Yahudi ni dia dah conquer dunia ni. Ini Yahudi, kita kena kenal dia. Barulah kita boleh tahu dia siapa. Kita kena kenal kekuatan musuh kita. Baru kita boleh mengatur strategi nak lawan dia. Kalau kita pun tak kenal dia, cuma dengar Yahudi aja nak naik angin, dengar Yahudi nak naik angin, dalam duk naik angin tu duk isap rokok, tak boleh berhenti jual lagi. Monti, rokok monti, malam ni monti. Cukuplah tuan-tuan, cukup. Komputer Dell, Yahudi. Komputer Dell tu Yahudi. Tak cukup dengan Yahudi yang memegang kuasa di merata dunia. Dia bukan jadi Perdana Menteri, dia bukan jadi menteri, dia bukan jadi orang-orang besar politik di Tel Aviv, di Israel sahaja. Di negara lain dalam dunia ni pun dia ada. Di USA, di United States of America. Sampai setiausaha negara dia. Dulu, Madam Albright, apa nama tu? Yahudi. Di Russia, ada menteri di Russia. Di United States, apa ni, Soviet Russia ni, ada menteri Yahudi. Di Singapura, ada menteri Yahudi. Tuan-tuan tengok, mereka ni ada merata. Merata mereka ni ada. Di Australia, memegang jawatan Yahudi. Di Britain, di Portugal, di Kanada, di Perancis, di Austria. Ni, negara-negara yang disebutkan ni, ada orang dia duk menjawat jawatan kanan dalam kabinet kerajaan itu. So, tuan-tuan nak mengharapkan kerajaan-kerajaan dunia nak pergi duk lawan Israel. Tak boleh. Dia ada orang dia di mana-mana. Yang tadi kita kata dia ada 14 juta, di sekitar Tel Aviv, di Jerusalem saja ada 7 juta. Kita duk nampak macam mereka sikit. Tapi sikit mereka ni, sikit yang macam mana?
Belum cakap dari segi pendidikan dia. Ketinggalannya negara-negara Islam ni, ketinggalannya apa? Orang buat bancian, buat kajian. Seluruh negara yang dikuasai oleh orang Islam ni, semualah. Semua negara yang dikuasai oleh orang Islam ni, universiti ada 500 buah ya. Sebutlah negara Islam, negara apa daripada Arab, Saudi, Mesir, apa semua sampai ke Malaysia, sampai apa ni, jumlah semua bilangan universiti yang dimiliki oleh negara-negara yang diperintah oleh orang Islam ni ada 500 buah saja. Sedangkan di Amerika, di United States of America, universiti di Amerika sahaja 5,758 buah. Amerika saja ada 5,800 buah lebih universiti. Negara Islam campur semua, baru ada 500. Dari segi ilmu, mereka advance macam tu. Orang buat kajian tentang benda ni. Buat kajian dari segi kadar celek huruf. Boleh baca. Kajian mendapati di kalangan dunia Kristian, kadar celek huruf dia 90%. Dia cuma ada 10% aja, 10% aja yang tak arti baca. Tapi kajian di dalam negara-negara Islam, kadar celek huruf cuma 40%. 60% tak tahu baca. Itu baca ABC. Belum pergi cek baca Quran lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Quran. Orang Islam tak tahu baca berapa ramai. Tuan-tuan nak bercakap apa? Nak bercakap tentang nak lawan Yahudi. Orang kata ukur baju badan sendiri. Nak lawan. Tapi macam mana cara nak lawan? Dia dengan kelebihan, dengan kekuatan dia dalam segenap bidang yang macam tu. Kita nak lawan dia ni, setakat nak lawan Riau di Malaysia ni, setakat nak lawan ambil batu lempang di Palestin, tak boleh, tuan-tuan. Ini Yahudi yang ada dalam dunia hari ni. Mereka detail lagi kajian ni. Di kalangan dunia Kristian, mereka kata ratio orang yang pandai bidang teknikal, yang menjadi technician. Dalam dunia Kristian ni, setiap 1 juta orang, ada 1,000 orang ahli dalam bidang teknikal. Setiap 1 juta, ada 1,000 orang pandai bab teknikal ni. Tapi di kalangan dunia Islam, setiap 1 juta, ada 50 orang aja yang pandai. Bukti dia apa, tuan-tuan? Ni kita tengah duk mengaji, trip elektrik. Elektrik trip, perut kata blackout semua. Tak ada seorang pun yang reti bangkit pergi duk buat bagi menyala balik. Tak ada. Ada tak ada jadi benda ni di masjid-masjid kita? Pasal tak reti teknikal. Kalau trip ni, itu pun orang Islam tak tahu nak pergi buat. Pakai duk tunggu, ustaz duk pecah peluh dah. Mana kaki saokok, turun saokok dah. Mana kaki kebas tak boleh tunggu, start motor balik dah. Duk tunggu tu, duk telefon kedai elektrik mana nak main perbaik ni. Tunggu sampai setengah jam. Pasal apa, tuan-tuan? Ni jawapan dia. Pasal kita, bidang tu, bidang teknikal. Bidang nak cabut fuse, nak tengok tang mana putih, nak ganti dengan hak lain dulu sementara, nak bagi jalan tu pun tak reti. Tuan-tuan nak bercakap pasal nak buat peluru berpandu. Ini benda nak kena tengok. Jadi kesimpulan dia kata kesimpulan dia, kita orang Islam ni tertinggal jauh. Orang Islam duduk di negeri mana pun kita ni tertinggal jauh. Terutamanya dalam bidang ilmu. Dia kata kita tertinggal cukup jauh. Ditambah pula dengan penyakit kita orang Islam ni apa dia? Penyakit nak berkelahi sama-sama sendiri. Ni lagi cantik. Sudahlah kita ketinggalan dari segi ilmu, kita tak boleh bersatu pula. Yang kata orang Islam di Middle East, di Asia Barat, di sekitar negara-negara Arab saja ada 0,5 bilion ni, tak boleh bersatu, tuan-tuan. Buat mesyuarat Liga Arab, Arab Saudi dengan Mesir, boykot, tak mau hadir. Tak cukup dengan Mesir tak buka sempadan dia, tak bagi orang ni jemerang pergi negeri dia, tak bagi sebiji Panadol pun lintas mai balik Palestin. Tidak cukup dengan itu, orang buat persidangan Liga Arab, dia boykot. Dia tak pi, presiden tak pi, Raja Saudi tak pi, wakil pun tak hantar. Cuma hari ni aja dengar kata Saudi bagi berapa? 1 bilion duit kita ke duit Amerika? 1 bilion US dollar hari ni dia bagi. Setelah kemusnahan macam tu punya teruk, dia bagi 1 bilion. Bolehlah dengar. Tapi tak patut macam tu. Tapi bolehlah, dia ada hati juga nak bagi 1 bilion.
Sedangkan Israel tu tuan-tuan, Israel yang kecil duduk di Tel Aviv tu, keliling dia apa? Keliling dia ada Mesir, ada Saudi, ada Iran, ada Jordan, ada Syria, ada Turki, ada Yaman, ada Libya, ada Lebanon, ada Kuwait, ada Oman, ada Morocco, ada Algeria, ada Tunisia, ada Sudan. Semua negeri Arab. Balik buka peta dunia tengok. Ni Yahudi Israel ni surrounded, dikelilingi oleh ni negeri yang kita sebut ni. Semua papa Arab. Jumpa Assalamualaikum. Cara bagi salam tu macam Husin Lempoyang. Assalamualaikum. Tak boleh buat apa. 0,5 bilion duk ada, 7 juta ni mereka tak boleh pergi ajar. Pasal apa tuan-tuan? Tidak ada perpaduan di kalangan sama-sama orang Islam. Akhirnya apa jadi? Israel dengan bilangan 7 juta, dia boleh ajak ni, ada 0,5 bilion keliling dia ni. Boleh duk tengok kelipok biji mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita jadilah orang Islam hak betul-betul Islam. Orang Islam yang betul-betul Islam apa dia? Dia utamakan agama dia. Apa pun agama nombor 1. Orang Islam hak betul-betul Islam apa dia? Dia utamakan ilmu. Bukan saja ilmu agama macam kita duk mengaji ni, bahkan ilmu keduniaan dia kena reti. Kalau tidak Allah tak buat turun ayat ni, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina. Turun ayat tu apa dia? Allah kata siap sedia. Wa a'iddu, dan hendaklah hampa semua siap sedia. Mastata'tum, sedaya upaya hampa kena siap sedia. Biquwah, dengan kekuatan. Biribatil khail, kena ada pasukan tentera berkuda yang kuat. Zaman tu, kalau zaman hari ni macam-macam lah. Tuan-tuan, Yahudi boleh test senjata Amerika. Dia boleh jadikan orang Islam ni sebagai bahan ujian dia. Dia pergi lepas bom Phosphorus apa semua pergi lepas, kena melecong satu badan. Mati itu mati melecong satu badan. Walaupun undang-undang dunia, undang-undang antarabangsa mengharamkan penggunaan benda tu, dia guna juga. Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu kata tak boleh guna. Dia kata aku nak guna, aku tak peduli siapa nak kata apa pun. Hari ni hari bersejarah. Kita jangan kata untuk Amerika, tapi untuk dunia seluruhnya. Apa dia? Presiden baru Amerika hari ni angkat sumpah. Yang kata Barack Obama Husin Kamali apa nama ni. Anak Fidel Castro, pemerintah Cuba, komunis ni, Castro kan nama dia ni. Dia kata apa? Dia kata tolong, dia kata dia nak bagi ingat kepada seluruh dunia. Dia kata jangan terlebih mengharap kepada Obama. Dia kata kita letak sikit harapan supaya Obama ni tidak jadi Bush, dia kata. Kita letak sikit harapan, tapi jangan lebih harap, kata anak Fidel Castro yang bukan Islam ni. Jangan terlebih harap, dia kata, takut kita kecewa, dia kata. Bagaimana dia kata satu orang seperti Obama ni nak mengubah dasar negara dia yang amat berselera untuk nak membinasakan orang lain. Jangan terlebih mengharap, dia kata. Apa pun tuan-tuan, kita tunggu tengok hari ni dia angkat sumpah, apa dia nak bercakap. Terus saya cakap pasal lain, cakap pasal Palestin dulu. Apa dia nak cakap? Kita nak dengar statement dia. Dia tak cakap apa sebelum ni. Nak dengar dia nak kata apa. Demikianlah hinanya orang Islam hari ni. Di atas dunia yang Allah bagi jadi ni, hinanya orang Islam yang duk mengaku pegang agama Allah Subhanahu wa taala ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah dia bab fi rahmatil muslimin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis kesian kepada orang-orang Islam. Nah, wallahu alam radhiyallahu anhu. Kalau dah jawab ni tak dia panjang pula. Dia panjang pula 1 2 3 4 muka pula. Lepas tu tuan-tuan kata kat dia tadi baru dia kata ceramah jangan panjang-panjang. Lepas tu dia sendiri pergi langgang apa dia kata. Jadi kita buang kitab ni, mudah-mudahan Allah bagi kelapangan masa kat saya dekat tuan-tuan, bagi sihat dekat saya dekat tuan-tuan, kita sambung tengok apa Islam suruh dari segi kesian kepada sama-sama orang Islam ni, insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.